A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita pohonkan kepada hadrat ilahi agar mengizinkan kita untuk bersama lagi. Minta maaf banyak walaupun terlewat 5 minit insya-Allah. Mudah-mudahan Allah angkat kekuatan untuk kita terus bertindak, menambah ilmu, menambah kekuatan, kerana tidak ada cara paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah selain lagi daripada menambah ilmu. Sebab itu kita kata ibadah yang paling mahal di mata Allah adalah ibadah mencari ilmu. Maka sekali lagi kita angkatkan Alhamdulillah atas kurniaan Allah yang kita masih lagi hidup, diberi kesempatan sihat walafiat, diberikan kemudahan untuk makan minum, tidur baring dan Marina, waalaikumsalam, dan juga yang lain-lain yang tak sempat dijawab salamnya. Mudah-mudahan dia merupakan sebahagian daripada doa daripada kita bersama untuk kita selamat sejahtera di setiap masa dan saat dan ketika. Jadi Jura Azlin, terima kasih bersama. Rifkah Husni. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bertemankan Umi. Kita sudah bertamat tentang apa yang menyebabkan apa yang menjadi punca ataupun bagaimana kita nak meraih husnul khatimah. Terima banyak. Dan kemudian kita nak meneliti secara ringkas dahulu. Okey, kita nak meneliti bagaimana kematian-kematian para nabi dan para sahabat yang sudah dijanjikan husnul khatimah, dijanjikan syurga. Okey, Salina, waalaikumsalam. Nurafisah, waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita diberi kesejahteraan oleh Allah. Dan tajuk hari ini kita nak melihat bagaimana secara ringkas, bagaimana untuk menjauhkan diri, apakah sifat-sifat yang menyebabkan ataupun apakah karakter-karakter yang menyebabkan kita tercampak masuk kepada su'ul khatimah, mati yang buruk. Kita sudah membincangkan. Okey, Lisha, terima kasih bersama petang ini. Secara ringkas sebab kita ringkaskan dulu kerana ada bab yang lebih detail lagi yang membincangkan tentang apa itu su'ul khatimah. Maka hari ini kita nak katakan sebagai penutup kepada kaedah ataupun cara ataupun peluang untuk kita mengejar husnul khatimah. Maka disenaraikan secara ringkas, maka kita kata satu daripada sebab untuk dapat husnul khatimah apabila kita merasa takut atau kita merasa bimbang tentang mati dalam keadaan yang buruk, su'ul khatimah. Siapa yang takut dan bimbang kepada kematian, su'ul khatimah itu juga merupakan satu daripada modal untuk meraih husnul khatimah. Ini kekuatan. Kerana orang yang takut mati dalam keadaan buruk, maka dia akan berjuang habis-habisan untuk membaiki kehidupannya, membaiki amal ibadahnya, hubungannya dengan Allah. Maka dia juga dijanjikan dengan husnul khatimah. Merasa takut, bimbang tentang jatuh dalam keadaan mati su'ul khatimah itu merupakan satu daripada sebab untuk mendapat husnul khatimah. Jadi berasa takutlah kita. Okey, waalaikumsalam, Wan Sari, Wan Jaafar, terima kasih kerana bersama. Dan secara ringkas sebelum kita melihat tajuk su'ul khatimah secara mendalam, maka mari kita melihat apa agaknya kita kata bagaimana apa yang nak kita jauhi, sebab-sebab yang boleh mendorong kita dimuatkan, maknanya mendorong kita secara ringkas dulu. Untuk waalaikumsalam Fuziah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mengejar balik apa yang kita kata takut dari su'ul khatimah merupakan satu daripada sebab untuk mendapat husnul khatimah. Siapa yang tak takut, tidak berimpian nak dapat husnul khatimah tetapi dan juga tidak takut tentang su'ul khatimah, maka memang dia merupakan calon-calon neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini berdasarkan kepada buku yang kita atau kitab yang kita pegang, Ensiklopedia Kiamat oleh Syekh Al-Misri tadi. Kerana kita memegang buku ini, kita membincangkan tentang kematian. Kita baru di peringkat permulaan, maka mana cara matinya. Maka secara ringkas dahulu sebab-sebab su'ul khatimah.
Apa sebab kita terjatuh atau termasuk, okey? Termasuk, Allahu Akbar. Apa kita kata, termasuk ke dalam jatuhnya dalam cara mati yang buruk, ataupun kita kata akhir yang buruk. Pertama kita kata nanti kita bagi dia punya butiran-butiran, nanti kita hurai kemudian insya-Allah. Sebab kita juga nak berkongsi sikit tentang kematian para nabi, kematian para anbiya, kematian para sahabat. Bagaimana mereka melihat kematian dan bagaimana mereka menerima kematian. Mereka-mereka yang sudah dijanjikan Allah untuk mendapat husnul khatimah ataupun yang sudah dijanjikan syurga oleh Rasulullah. Pertama kita kata orang yang masuk ke dalam su'ul khatimah ialah orang yang berkeyakinan salah ataupun kita kata berkeyakinan batil, okay, artinya bertentangan dengan Allah dan tenggelam dalam bid'ah. Dia sudahlah tak percaya, okay, kita kata Rahimi, waalaikumsalam. Terima kasih, okay, terima kasih kerana bersama. Keyakinan batil dan juga tenggelam dalam bid'ah. Bid'ah adalah amalan yang melanggar perintah Allah. Okay, walaupun kita kata ada bid'ah yang baik, tetapi kalau boleh kita tak mau bergaul-gaul banyak dengan bid'ah ini kerana kita katakan akan mengugah keyakinan. Pertama, yakinnya bukan sebenarnya atau wakilnya batil. Keyakinannya batil, keyakinannya salah. Keyakinannya goyah, bukan keyakinan kepada Allah dan Rasulullah. Itu yang pertama. Maka mari kita semak keyakinan kita. Kita sudah membincang pasal tajuk tauhid. Okey. Maimunah, terima kasih Maimunah Adam, Ustazah. Okey. InsyaAllah terima kasih temankan kami. Kemudian bila kita kata keyakinan bermakna tauhidnya salah. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi utusan Allah itu tidak lekat. Dia bertauhid kepada orang lain dan akhirnya dia membuat perkara-perkara bid'ah. Itu yang pertama. Kedua, kita kata orang yang bersikap munafik. Kalau kita tak keyakinan batil tadi, dia tidak memegang apa yang kita katakan sumpah yang dilakukan dengan dua kalimah syahadah, tiada Tuhan melainkan Allah, tapi dia percaya ada kuasa lain yang boleh menguasai ataupun memiliki kuasa-kuasa yang sama dengan Allah ataupun menyamakan Allah dengan yang lain. Itu kita katakan dari segi batil keyakinannya. Bila batil keyakinan, batillah syahadahnya, batillah akidahnya, dan yang kita paling bimbang tertolaklah dia daripada menjadi pengikut Rasulullah. Kedua, kita kata orang yang bersikap munafik dan batin tidak sesuai dengan lahir. Bila kita kata sikap munafik, okay, ada munafik fi'li, fi'ilnya, perangainya, amalnya. Okay, ada munafik i'tiqad, artinya kita kata walaupun nampak macam Islam, orang yang munafik yang i'tiqad, dia memang benci sangat dengan Rasulullah, benci dengan apa yang Rasulullah bawa, benci dengan kebenaran yang ada pada Rasulullah, maka itu kita kata dia dari mula dia sangat benci dengan Islam. Kalau menang, maka dia berpura-pura jadi Islam tapi sebenarnya dia nak meruntuhkan Islam dari dalam. Ini yang kita kata munafik i'tiqad, keyakinannya dah salah sangat. Okey. Tapi dia masih kulit luarnya macam dia Islam. Okey. Kemudian kita kata batin tidak sesuai dengan zahir. Di batinnya sangat benci Rasulullah, tapi di luarnya dia seolah-olah pengikut Rasulullah. Dia batinnya tak suka pada apa yang dibawa, kebenarannya dia bawa oleh Rasulullah, tetapi di luarnya dia seolah-olah seperti pengikut Rasulullah. Ini secara ringkas, nanti kita hurai kemudian. Ketiga, kita kata menunda-nunda taubat. Maka sekali lagi, munafik kalau secara fi'li, secara fi'ilnya, secara perangainya, secara amalnya, kita kata itu yang dipesan Nabi. Kalau bercakap dia bohong, kalau janji dia mungkir, kalau diamanahkan dia pecah amanah. Itu secara fi'ilnya, secara amalnya, secara perangainya. Tapi dia tidak pecah ataupun tidak gugur akidahnya. Tetapi kalau dikata i'tiqad tadi, dengan hatinya, dengan jiwanya, dia membenci Rasulullah, membenci apa yang Rasulullah bawa, membenci kebenaran dalam Islam. Dia mahu Islam ini runtuh, maka itu memang tidak diterima lagi dah akidahnya.
Ketiga, kita kata menunda taubat, maka menunda taubat ini juga merupakan kerja-kerja ataupun PL-PL atau kelakuan-kelakuan yang kita macam nak menempah kematian buruk. Sebab itu sekali lagi mempesankan kemarin, orang yang memburu husnul khatimah, kematian yang baik, okay, insyaAllah Rifkah wants to be in your video, ya, insyaAllah. Maka kekuatan yang nak dibangun, kita katakan menunda-nunda taubat. Artinya dia kata apa? Taubat akan datanglah. Taubat tu aku dah tua besok lah. Okey. Maka ini kita katakan sebahagian daripada tanda-tanda orang itu akan terjebak masuk ke dalam su'ul khatimah. Kematian yang buruk. Kerana kita tak tahu kematian itu datangnya tiba-tiba. Jadi kalau kita nak bertaubat dan menunda-nunda taubat, bermakna kita tidak berminat untuk taubat sepenuhnya. Okey. Yang keempat kita kata, sebab itu setiap kesalahan, apa saja yang kita lakukan. Ada yang kita katakan dosa disebabkan fizikal, ada yang dosa disebabkan oleh fikiran, ada dosa yang disebabkan oleh perasaan, ada dosa yang disebabkan oleh pendengaran, penglihatan, pertuturan. Maka oleh kerana kita tak tahu, kadang-kadang tercakap benda tak cantik, terdengar benda tak cantik, terlihat benda tak cantik, maka itu sebab kita harus sentiasa beristighfar, jangan putus, dan juga setiap hari bersolat sunat taubat. Jangan ditunda-tunda sampai esok, sampai lusa. Walaupun kita belum sakit, walaupun kita masih muda, walaupun kita masih sihat. Sebab itu kita katakan kematian itu ada pada setiap umur, pada setiap tempat dan pada setiap masa. Okey. Yang keempat kita katakan, orang yang akan menempah untuk su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk, ialah orang yang jauh berangan-angan dan mencintai dunia. Maknanya dia jadi hamba dunia, jadi cinta dunia, dan angan-angannya panjang. Andai kata anda walaupun akan datang, artinya dia mengimpikan bahawa dia akan lebih lama lagi duduk di dunia. Dia lebih mengutamakan memikirkan dunia dan lebih bekerja keras untuk dunianya. Maka dia dikatakan hamba dunia. Bila kita kata hamba dunia, esok Umi kat Masjid Ibn Abbas, insyaAllah. Oh, dah ada yang bertanya dah. Okey, minta maaf. Ambil giliran siapa? Umi tak tahu. Biasanya Umi hari Jumaat, hari Isnin. Tapi besok Teh minta Umi ganti hari Khamis, insyaAllah. Ke Masjid Ibn Abbas. Yes. Okey, keempat. Kita dah kata tadi, 4 maknanya jauh, angan-angan panjang sangat. Esok lusa, tahun depan, bulan depan, akhirnya dia terlupa bahawa umur itu bukan miliknya kita. Adalah miliknya Allah. Kelima. Okey. Apa tanda-tanda orang yang nak jumpa? Ini tanda-tanda nak jumpa dulu ni. Nak jumpa su'ul khatimah, katanya kita kata, jauh berangan-angan dan cinta dunia, mengurus hal dunia, mabuk dunia, bekerja untuk dunia, mengumpul apa yang mampu dikumpul, sehingga mencuaikan, melalaikan, hampir tercecerlah akhiratnya. Kerana bila orang yang sibuk memikirkan dunia, mengurus dunia, dia terlupa bahawa dia akan berjumpa yang namanya kematian. Dia akan dijemput bila-bila masa. Dia akan dipandu oleh syaitan kalau boleh. Sebab itu kita kalau boleh kita hendak letak akhirat di depan. Okay, kalau kita letak akhirat di depan, maknanya dunia akan ikut. Tapi kalau kita letak dunia di depan, maka akhiratnya tinggal. Kerana dunia ini memang tempat ujian. Dunia ini memang penipu besar. Sebab itu kita katanya penipu yang paling besar adalah dunia. Dia kelihatan seolah-olah sokong kita, tapi sebenarnya dok. Bila kamu sudah buat salah, dia akhirnya dia lari, meninggalkan kita. Sama dengan syaitan. Dia hasut kita sampai akhirnya terjebak zina, terjebak curi, terjebak fitnah. Kemudian dia tinggalkan kita. Kerana dia hendak kita terjebak dalam keadaan su'ul khatimah dan akhirnya jadi sahabat dia di neraka. Na'udzubillah min zalik. Kemudian oleh itu jangan terlalu banyak panjang angan-angan. Kita jangan terus mendahulu, saya kalau tahun depan saya nak begini-begini, lagi 1 tahun saya nak begini-begini. Padahal esok pun kita tak tahu. Tidak salah berimpian.
Membuat impian, membina impian tak salah. Tetapi jangan sampai lupa. Jangan sampai jauh sangat mendahului Allah. Okey, kalau saya hari ni bekerja dapat untung banyak ni, lepas tu saya beli ini, lepas tu ini, lepas ini. Ini macam cerita pelumba yang diberikan hadiah. Kamu boleh berlari dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Dan seluas mana tanah yang kamu dapat, daripada hasil larian kamu itu, maka itulah tanah kamu. Maka mendengar ini cerita daripada luar negara sebenarnya, yang diungkap semula oleh Profesor Dr. Hamka. Dia kata apa, tanah yang kita mahu, berapa banyak tanah yang kita perlukan. Makanya tak lebih daripada 3 kali 5 kaki. Sebab itu kita kata akhirnya pelumba itu tidak berhenti. Sebab syarat perlumbaan, syarat nak dapat tanah luas, seluas mana kamu dapat. Dari pagi dia bermula dan dia mesti sampai balik ke tempat permulaan itu sebelum maghrib. Maka oleh pelari yang tamak ini, akhirnya dia tak berbekal, terus lari, bawa bekal tapi tak makan sebab takut habis masa. Akhirnya sampai menjelang petang dia tak sempat sampai dan akhirnya mati di situ, di tengah jalan. Tak jumpa pun tanah berapa luas dia nak tadi. Okey, maka kita kalau boleh jadi hamba dunia, jangan terlalu tamak sampai terlupa kita ada akhirat. Sampai kita lupa ini kerja ibadah, ini kerja padah, ini kerja menanah. Ini kekuatan yang nak jaga. Maka bekerja tak salah, bekerja itu wajib. Tapi wajib juga ingat bahawa ibadah itu juga wajib. Kerja jadi hamba dunia juga kerja. Kerja jadi hamba akhirat mesti dia ambil sama berat. Maknanya sama berat. Jangan tertinggal akhirat sebab dunia, atau jangan tinggal dunia sebab akhirat. Letih juga. Kita nak seimbangkan. Siang kamu bekerja untuk dunia, malam kamu bekerja untuk akhirat, insya-Allah. Ini kekuatan. Maka kekuatan yang kita nak angkat, balik kita dah bincang kemarin, nak dapat husnul khatimah mestilah istiqamah. Mestilah istiqamah. Istiqamah untuk mengangkat dunia di tangan kanan ataupun akhirat di tangan kanan, dunia di tangan kiri. Maka kalau ini dapat diangkat, maka kita telah terselamat dari mati su'ul khatimah. Kemudian yang kelima, orang yang menempah untuk su'ul khatimah ialah hati yang tertambat kepada selain Allah. Hati yang tertambat pada harta, hati yang tertambat pada kekayaan, hati yang tertambat pada pangkat dan jawatan, hati yang tertambat dengan gaji dan tawaran, hati yang kita kata tertambat kepada perkara-perkara yang mengaitkan kemewahan, kemaliaan, sanjungan. Maaf banyak. Sanjungan hingga akhirnya bekerja hampir siang dan malam kerana memburu yang namanya nama, yang namanya harta, yang namanya wanita, yang namanya populariti, yang namanya kebanggaan, yang namanya sanjungan, yang namanya gelaran Datuk Datin dan sebagainya. Kalau inilah tujuan, maknanya dia tertangkut kepada benda lain daripada Allah. Dia terpesona dengan benda lain, dia tak menghormati benda lain daripada Allah. Dia takut dengan yang lain selain daripada Allah. Itu yang kita kata hati yang tertambat kepada selain Allah. Kalau bekerja, saya ni workaholic. Memang tak berhenti kerja. Jangan sampai workaholic dengan dunia. Kita juga nak workaholic dengan akhirat. Kalau workaholic untuk dunia tapi tinggal untuk tergolek-golek untuk akhirat, maka kita akan matinya mati katak. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan sampai oleh kerana saya ni workaholic, saya tak boleh hidup kalau tak kerja. Ada seorang klien Umi sampai dia jadi orang sasau kalau duduk di rumah. Akhirnya Sabtu Ahad pun dia pergi kerja. Sabtu Ahad pergi kerja, orang lain tak pergi kerja, dia pergi kerja. Sebab dia kata kalau saya tak kerja, saya jadi macam tak normal. Dia sudah tak nampak ada anaknya di rumah, tak nampak ada kena masak, tak nampak ada kerja urusan mengemas dan sebagainya. Oh, ini payah. Mi dah jumpa sebagai klien, Mi kata minta maaf banyak kerana kamu sudah memberi tumpuan yang salah, berat sebelah dengan dunia, tetapi tidak nampak akhirat, meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, tak berkemas, tak masak kerana dia merasa bahawa kerjanya adalah paling penting. Dalam hidupnya, kalau dia dapat pergi kerja, dia sihat. Tapi kalau dia tak dapat pergi kerja, dia setengah mati. Keluh kesah, tak boleh duduk, tak boleh
dia rasa rimah duduk rumah. Okay, hingga akhirnya suaminya mengadu, isteri saya begitu dan begini dan sebagainya. Akhirnya Umi berkesempatan jumpa dia. Sampai pergi orang kenduri keluarganya, suami pergi dengan anak-anak. Dia terus pergi pejabat. Walaupun hari Ahad, walaupun hari Sabtu. Kalau kata mak mentua nak datang ke, mak dia nak datang ke, dia siap-siap beli lauk dah. Maknanya dia tinggalkanlah maknya di rumah, menunggu mentuanya di rumah dan anak isteri pandai-pandai lah urus. Ini di antara orang yang sudah terjebak masuk ke dalam zon mabuk dunia, mabuk kerja. Jangan bangga sangat saya workaholic. Saya tak boleh duduk rumah. Oh jangan. Workaholic juga untuk dunia, workaholic juga untuk akhirat. Kalau tergolek kita, Quran hilang, segala benda hilang. Okay? Ini Umi katakan bila dia sudah sampai ke peringkat skizo, kita kata ke peringkat memikirkan sesuatu yang sampai terlebih dari normal. Saya kau dapat pergi kerja, dapat cemerlang tak berapa kali. Saya kata untuk bawa ke mana cemerlang tu? Pingat tu nak tampal kat mana? Nak duduk lemari kat mana? Nak banggakan apa kalau anak tak kenal mak dia? Tapi syukurnya dia dapat suami yang sangat sabar. Sangat sabar, maka dia mampu mengurus diri dan anak-anak dengan isterinya dia benar untuk pergi kerja. Sedangkan Sabtu Ahad tak payah pergi kerja by right. Dia kerja kerajaan. Ini bila ditanya kenapa sampai ada saudara kahwin, ada anak buah kahwin, kamu tak boleh pergi. Saya tak selesa pergi mana pun. Saya hanya selesa kalau bekerja di pejabat. Waalaikumsalam Rosminah. Okay. Norkasi. Okay, dan sebagainya yang tak sempat Umi tengok, minta maaf banyak-banyak. Bukannya pilih kasih ke dah. Okay. Okay, Ros. Okay. No. Kemudian kita kata hatinya tambah pada selain Allah. Kemudian keenam, biasa berbuat maksiat dan terus melakukannya. Maksiat ini apa saja yang melanggar Allah. Bukan bila sebut maksiat tu kita bayangkan berzina, minum arak dah. Bohong je itu dah maksiat dengan Allah. Okey, maknanya kita kata maksiat apa saja yang Allah larang itu maksiat. Kita pula dalam kepala orang Melayu kita pula bila maksiat tu mesti berzina lah tu. Dah. Okay, pecah amanah itu. Maknanya maksiat itu daripada yang sekecil-kecilnya bohong ke apa ke, tak jujur ke, itu merupakan satu daripada bala untuk diri sendiri. Sebab itu kita kata tugas terbaik ialah menjaga diri supaya dia terus jadi baik. Okey. Maka kalau kita kata biasa dengan maksiat, maknanya dia dah tak rasa malu, tak rasa segan, tak rasa bersalah kata melakukan maksiat kerana itu sudah jadi kebiasaan. Bila sudah jadi kebiasaan, maka dia gian kalau tak buat maksiat. Kemudian ada klien yang jawatannya besar, tinggi, tapi akhirnya dia sudah sangat ketagih dengan berzina. Dan pasangan yang dia zina tu pula tak nak nikah. Kita pun kadang-kadang kalau bukan jadi kaunselor ni, kita kata kalau kita dengar je tak jumpa orangnya, kita rasa peliknya, betul ke ni? Tak. Tapi bila jumpa orangnya, orang yang jadi orang yang melakukannya dan juga isteri-isteri yang terlibat dengan suami-suami yang curang ini. Jadi kita mohon sangat-sangat supaya jangan biarkan kita seronok buat maksiat, senang hati buat maksiat. Kerana kita katakan setiap maksiat yang kamu lakukan, maka tercabutlah imannya. Bila maksiat itu jadi ketagih, maknanya dia kosong, matinya kufur. Waalaikumsalam. Minta maaf banyak. Ada yang dijawab, ada yang tak dijawab. Okey. Nak ngabihkan sikit dengannya pada hari ini. Kemudian bila biasa buat maksiat, dia biasa bohong. Bohong tu jadi biasa. Tak ada apa-apa. Tak rasa takut, tak rasa segan. Okey. Dah biasa ambil barang orang. Ya, dah biasa minjam. Ya Allah. Minjam. Tak pernah bayar. Pun satu maksiat juga tu. Okay, jangan rasa bila kata minjam, orang bagi, orang tak minta, orang tak ngamuk, orang tak marah. Nak tunggu orang ngamuk. Alah, dia tak minta, okey lah tu. Tak tanya tu, okey lah tu. Dah. Tanggungjawab kamu meminjam, mesti pulang. Tak payah tunggu orang jemput. Kalau kamu tahu meminjam, pulang balik. Jangan bagi 1001 alasan sehingga kita katakan kita tak melepas dari jawatan ataupun tak lepas daripada gelaran piutang. Sebab itu kita kata banyak mana peribadah kita, roh kita akan tersangkut.
Tak sampai ke langit. Sebab roh yang keluar dari jasad akan dibawa ke langit dulu, kemudian dibawa turun. Roh yang beriman dan sebagainya. Jadi yang tidak beriman terus campak ke neraka atau di tempat-tempat yang tidak cantik lah kita kata. Jadi roh-roh yang cantik, roh-roh yang beriman akan berjumpa dengan roh-roh yang lain yang telah meninggal dan sebagainya. Itu kita hurai kemudian. Okey. Jadi biasa buat maksiat ini kita nak ubat macam mana? Ini pun persoalan. Saya tak boleh, saya ketagih. Okay, ada pasangan dia kata apa, saya tak ada selera dengan isteri saya. Tapi saya ada selera dengan isteri sahabat saya. Aduh. Kalau bukan kaunselor agaknya tak tahu macam mana nak dengar ayat tu. Maka orangnya orang pandai-pandai, doktor-doktor contohnya. Artinya jawatannya besar-besar, belajarnya tinggi-tinggi, banyak-banyak, jawatannya pun banyak, gajinya pun banyak. Tapi bila bercakap sebagai pesalah ni, dia rasa macam biasa-biasa je. Bayang biasa-biasa saya sayang, saya senang dengan isteri sahabat saya. Macam mana nak kata? Datanglah isterinya, noneng. Contoh. Ini, sebab itu kita kata maksiat bukan pada orang tak pandai je. Yang pandai-pandai dia maksiatnya lagi besar. Kerana dia kata pandai itu tidak diikuti dengan iman. Sebab itu sekali lagi kita bangun balik kekuatan. Kalau tak ada iman, duit banyak mana pun campak ke neraka juga. Jawatan besar macam mana pun dia akan kejar neraka juga. Kalau tidak ditimbang dengan iman. Ini yang kita paling bimbang di zaman fitnah ini, orang sudah tidak melihat. Tidak lagi menilainya dengan iman. Semuanya menilai pakai otak. Menilainya pakai nafsu. Bila kita menilai pakai nafsu, maka nampaklah yang tak cantik tu jadi cantik. Okay, kalau akal tidak dibimbing oleh iman, maka akalnya akan lebih jahat dari serigala. Okay, ini yang kita paling takut. Jangan biasakan kita seronok buat maksiat kerana dia akan jadi mendarah daging, kata orang. Akhirnya sudah tak ada lagi buat baik. Siapa lagi tadi? Yang ketujuh, minta maaf. Yang ketujuh, orang yang su'ul khatimah ialah orang yang bunuh diri. Orang yang membunuh diri dan putus asa dari rahmat Allah. Nah, ini yang selalu terjadi kalau kita tanya kenapa nak bunuh diri, kenapa nak terjun. Allah tak sayang saya. Semua orang tak suka saya. Semua orang tak sayang saya. Aduh, letih. Bila kita hilang sayang Allah, Ni'atun Osman, waalaikumsalam. Terima kasih sudah temankan kami petang ini. Mudah-mudahan bahagia. Okey. Maka kita nak kata balik, kita kata, bunuh diri, ada orang menganggap bunuh diri selesai masalah. Ada orang menganggap bunuh diri itu dialah manusia paling bahagia. Sebab itu dia, kalau kita kata kenapa dia bunuh diri, kerana putus wayarnya hubungan dengan Allah. Jalur tu, wayarnya, WhatsApp, apa kita kata, internetnya terputus dengan Allah. Maka terus tercampak ke neraka. Sebab itu, waalaikumsalam, Rohaya. Mudah-mudahan kita terjauh. Sebab itu kita kata masih PKP, ramai anak remaja nak bunuh diri. Ramai orang nak gantung diri. Ramai orang kelak-kelak lengan. Ramai orang makan Panadol sekeping dengan harapan boleh mati. Ini yang kita kata yang sebagai kaunselor jumpa macam-macam kes nak bunuh diri. Nak terjun lah, nak gantung diri lah, nak apa dan semuanya. Semua ini berpunca daripada tidak kukuhnya hubungan dengan Allah. Bila tidak kukuh hubungan dengan Allah, maka dia jumpa yang namanya putus asa. Bila jumpa putus asa, dia berjumpa namanya murung. Bila jumpa namanya murung, akhirnya dia mengasingkan diri. Jumpalah yang namanya skizo. Jumpalah yang namanya sakit mental. Jumpalah namanya emosi tidak seimbang. Akhirnya dia melihat mati selesai masalah. Mati merupakan satu yang sangat indah pada dia. Mati merupakan satu kemestian kerana nak lepas dari penderitaan. Maka dia terlupa bahawa penderitaan yang menunggu dia jauh lebih besar dari penderitaan dia kalau dia bertaubat. Okey. Yang apa tadi? Bunuh diri ke-8. Berteman dengan pelaku kerosakan. Maknanya orang yang sentiasa buat masalah, problem maker.
Okey. Orang yang berteman dengan orang-orang yang pelaku kerosakan, pertama rosak fizikal, kedua rosak hati, tiga rosak perasaan, empat rosak harta benda, kelima rosak kehidupan, keenam rosak hubungan dalam keluarga, dan ketujuh rosak hubungan dengan Allah, rosak hubungan dengan rakan-rakan, dan yang paling kita takut ialah rosak hubungan dengan Allah dan Rasulullah. Maka kita katakan orang yang berteman dengan pelaku kerosakan, dia buat rosak tu, buat jahat tu, buat benda salah tu, dia tak rasa apa. Ini orang yang kalau rosak imannya, maka dia melihat rosak itu normal. Okay? Sebab itu kita kata perzinaan sudah melimpah ruah. Satu daripada tanda kita akhir zaman apabila perzinaan sudah dianggap biasa. Tidak dianggap lagi satu dosa paling besar. Okay? Francisca, terima kasih. Sudi berteman dengan Umi petang ini. Maka kekuatan yang seterusnya dengan waktu yang ada, maka kita bertemu dengan pelaku kerosakan. Dia kalau boleh semua nak menentang. Semua nak ikut cara dia. Lantaklah. Ini pun masalah pada kita. Ini juga calon-calon orang yang mati dalam keadaan buruk. Mati yang buruk. Su'ul khotimah. Okey. Maka sebab itu kita diminta oleh Allah jaga teman, cari teman, pilih teman. Kalau kamu berteman dengan pembakar besi, maka kamu dapat habuk besinya. Kalau kamu berteman dengan penjual air wangi, maka kamu dapat wanginya. Ini bermakna Allah nak bagi tahu kamu jangan buta dalam berteman, kerana teman kamu akan dapat penyakit yang ada pada teman kamu. Sebab itu kita kata kalau nak tahu baik seorang itu, maka carilah temannya. Kalau nak tahu buruk seseorang, carilah musuhnya. Okay? Maka kalau kita kata orang yang suka membuat kerosakan, pastinya imannya tercabut. Sebab itu dia merasa puas kalau dia dapat melakukan perkara-perkara yang tak cantik. Mungkin masa kecilnya, makanya didikannya sangat-sangat keras. Ataupun dia tidak dapat kesempatan untuk dapat layanan yang baik. Dia sudah biasa jadi pembuli-pembuli semasa dia kanak-kanak. Sama ada dia dibuli atau dia pembuli. Orang yang suka melakukan kerosakan ini adalah orang-orang mangsa-mangsa yang melalui penderitaan-penderitaan yang tidak cantik. Ataupun penderitaan-penderitaan besar semasa dalam proses membesarnya. Sama ada dia di sekolahnya, di rumahnya dapat ibu bapa yang garang. Ataupun dia anak yang tersingkir, ataupun anak yang diketepikan, ataupun dia di tempat lain dia jadi pembuli. Okey, pembuli artinya dia suka sangat nak buli orang, suka sangat nak buat benda jahat, suka sangat nak buat benda yang di luar yang maknanya di luar jangka. Okey, membuat kerosakan di mana-mana. Di mana-mana. Maka pilihlah kawan, pilihlah teman, macam mana pun hebatnya dia, kalau dia hidupnya senang-senang merosakkan orang, terutamanya merosakkan maruah orang, merosakkan nama baik orang, merosakkan kejayaan orang, bukan saja merosakkan harta benda, itu juga merupakan calon-calon su'ul khotimah. Okey. Akhir sekali kita nak habiskan juga. Ya, maka kita hendak tolong pilih sahabat. Sebab itu Nabi kata, kalau kamu bersahabat tapi kamu jauh dengan Allah, lebih baik kamu seorang. Okay? Tapi bila kamu dapat sahabat yang mendekatkan kamu kepada Allah, maka jangan tinggalkan. Kalau sahabat yang kamu dapat menjauhkan kamu dengan Allah, maka tinggalkan. Tapi kalau sahabat yang dapat bimbing kamu, ajak kamu, dekatkan kamu kepada Allah, jangan lepaskan. Sebab itu pilih-pilihlah untuk mencari sahabat. Okey. Yang akhir sekali ini secara ringkas, kita akan bincang ini secara detail esok atau lusa, insya-Allah panjang umur. Kesembilan, kita tidak istiqomah dalam ketaatan. Kita dah belajar kemarin, orang yang nak mendapat husnul khatimah, dia harus memiliki satu karakter, satu kekuatan yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah. Istiqomah, minta maaf banyak. Dah bercampur aduk dalam kepala dah istilahnya. Maka orang yang tidak istiqomah dalam ketaatan, itu juga boleh jadi bunga-bunga yang menarik kita untuk terjebak ke dalam mati su'ul khotimah. Hari ini baca, esok tak baca. Hari ini buat baik, esok buat meragam. Hari ini cakap betul, esok cakap bohong. Aduh, hari ini tolong orang, besok benci orang. Hari ini inai orang, besok. Maknanya dia tidak istiqomah dalam membuat kebaikan.
Okey, waalaikumsalam Pak Siska. Terima kasih. Okey. Maka kita dalam rahmat Allah, ya Allah sayang kita, alhamdulillah dengan izin Allah dapat ikut kelas Umi hari ini. Syukur alhamdulillah. Itu pilihannya Allah, bukan pilihan kita semata-mata. Maka sampai di sini dulu kita itu secara ringkas untuk selamat daripada apa yang namanya kita hendak husnul khotimah. Kita nak lari daripada su'ul khotimah. Tadi kita bacakan sikit karakter-karakter atau cara hidup bagaimana orang yang sedang menempah su'ul khotimah. Kalau kita masih ada termasuk dalam kategori-kategori itu, mari kita belajar bersihkan diri sebelum kita bercakap betul-betul atau sebelum kita berbincang tajuk paling besar ataupun tajuk yang sungguh-sungguh, yang fokus, tajuk yang paling fokus selepas kita memahami bagaimana kematian para rasul, para nabi, para wali. Kita akan berjumpa takut terhadap su'ul khotimah. Bab keempat daripada kitab yang kita pakai. InsyaAllah Allah panjangkan, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk terus menyambung. Dan sebelum terlupa, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penderma ataupun semua yang mengisi tabung sembang petang, tak kira berapa harganya, berapa jumlahnya, kerana dia merupakan satu daripada kekuatan-kekuatan untuk kita merasa bahawa saya berhak membantu, saya nak buat baik, saya nak dapat husnul khotimah. Ya Allah, itu aku jadikan derma yang aku bagi ini ataupun tabung yang aku mengisi tabung sembang petang ini untuk mendapat husnul khotimah, supaya aku tidak termasuk pada mereka-mereka yang tidak istiqomah. Jadi istiqomah itu sangat penting. Kalau sudah menderma, istiqomahlah menderma. Walaupun berapa ringgit, tak kisah. Mana yang boleh masuk bank, mana yang boleh masuk mesin dan sebagainya. Okay? Itu pada Umi kata, walaupun hanya RM10, tak ada masalah. Masukkan saja supaya kita termasuk pada mereka yang lari dari su'ul khotimah, nak memburu husnul khotimah. Sebab itu istiqomah dalam buat baik, istiqomah meneruskan kebaikan merupakan satu daripada janji Allah untuk meraih apa yang kita impikan, syurga Firdaus, apa yang kita impikan husnul khotimah. Jadi sampai di sini dulu untuk petang ini. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Umi. InsyaAllah panjang umur, doakan Umi sihat panjang umur untuk kita menyambung sembang petang. Sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat sembang petang yang pemurah, yang terus membantu Umi. Kita nak istiqomah membantu kerana kesan daripada banjir jauh lebih besar daripada kesan banjirnya ataupun ketika banjirnya. Maka kita katakan kita memerlukan banyak dana, dalam arti kata pada tanah rumah-rumah yang tinggal kosong, yang terbalik, yang hapus semua, yang hilang semua itu, supaya kita dapat bantu mereka untuk benda-benda asas. Setakat ini kita beli periuk dulu untuk nak bantu boleh masak. Yang lain-lain tu kita tambah, mungkin ada agensi lain ataupun tabung-tabung lain. Jadi sekali lagi kita sama-sama angkat tangan, bantu diri, bantu sahabat. Akhirnya kita layak untuk masuk kepada husnul khotimah, insya-Allah. Jadi sekali lagi, jangan lupa memberi kepada tabung sembang petang untuk memberi kepada mangsa yang kita tak dapat turun padang. Umi dah tak boleh turun padang, makanya Umi mengusahakan supaya kita mampu untuk turunkan kebaktian, kemudahan untuk sukarelawan terus berjuang untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan ada lagi yang terus memberi, kerana memberi itu pasti kamu akan mendapat perlindungan dari Allah dan melatih diri untuk terus menjadi orang yang sangat prihatin dan istiqamah dalam membuat kebaikan. Sekali lagi, terima kasih. Ampun dan maaf, anda kata dia tak kena di mata dan hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan sendiri. Dan sekali lagi, memang harapkan sangat-sangat supaya kita juga terus prihatin untuk memburu husnul khatimah dan tidak menjadi orang yang mati dalam su'ul khatimah. Maka teruslah membuat kebaikan, insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.